Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudari Assalamualaikum. penonton yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi untuk mengikuti video wawancara eksklusif kita bersama saudara Bofairi dalam portal Comic Zoom ya. Terima kasih saudara Bofairi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama Sama-sama. kita ya. Baik, okey, jadi untuk tidak membuang masa ya. Mungkin ramai, saya percaya ramai yang sudah mengenali watak Ultra Khalif dan juga saudara Bofairi sendiri sebagai orang kuat di sebalik watak ini ya. Cuma saya bagi peluang kepada saudara Bofairi untuk sedikit sebanyak memperkenalkan diri dan juga turut memperkenalkan watak Ultra Khalif ini untuk penonton baru yang mungkin belum mengenali watak Ultra Khalif ni. Silakan. Okey, sebelum tu saya punya audio ada dengar bunyi kipas tak? Tak. Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan, nak panggil Tuan apa ni? Tuan Spidey. Tuan Spidey. First time saya di-interview oleh Spiderman, so saya agak nervous. Okey, Ultra Khalif. Okey, saya Bob Hairi, pelukis komik sepenuh masa. Saya bermula sejak sepenuh masa ni sejak 2009-2010 tu. Dan banyak karya saya mungkin boleh dijumpai di penerbitan Komik M. Antara yang mungkin dikenali Ultra Khalif. Lepas tu saya ada lagi buat OP dan Jaja. Saya ada buat lagi beberapa compilation komik. Laserman, satu lagi Hantu Komik. Okey, Ultra Khalif ni komik superhero, genre superhero, komedi dan ialah secara keseluruhannya dia superhero dan ada komedi lah. Komedinya tak fokus komedi, dalam perjalanan cerita tu ada komedi dia. Dan Ultra Khalif ni kisah seorang budak remaja berumur 16 tahun. Dari 2010 sampai sekarang dia masih 16 tahun. Dia ni seorang budak yang pada asalnya budak yang boleh dikatakan lemah lah. Dia ada condition, ada penyakit. Dia tinggal dengan mak dan kakak dia dan atuk dia. So atuk dia ni jadi pada figure untuk dia lah sebab bapak dia dah meninggal. Semua ada cerita dalam komik Ultra Khalif. Bapak dia meninggal, kenapa apa semua. Jadi atuk dia ni mengajar dia ilmu silat untuk dia mengatasi kelemahan diri dia tu, penyakit dia. So improving sedikit, alhamdulillah improving kesihatan dia apa semua. Satu hari tu dia dapat satu topeng. Topeng ni diberi nama Quara dan topeng ni lah yang bagi dia superpower. Dan superpower tu digabungkan dengan kebolehan dia bersilat dan kemasukan atuk dia punya, atuk dia ni selalu guide dia lah dalam kehidupan dari sudut agama apa semua, bertawakal kepada Allah apa, benda-benda yang macam tu. So gabungan tu yang jadikan dia ni Ultra Khalif, superhero. So first season cerita ni buku 1 sampai buku 10 itu complete cerita. Kalau anda semua nak beli, ada boleh beli kat Shopee Komik M. So itu memang complete cerita dia. Itu saja tuan. Okey. So sekarang ni ada 1 sampai 10 complete cerita Ultra Khalif yang saudara Bofairi buat sendirilah. Tu saya panggil season 1 lah tu. Season 1 Okey. So maknanya apa ada season 2 tu macam mana pula? Ada perkembangan spin-off tu? Mungkin boleh terang sikit? Spin-off tu sebenarnya lebih kepada nak mengubati orang yang menunggu season 2. Pasal season 2 ni saya masih belum mula dan adalah kekangan masalah dari pihak saya dan pihak saya lah, ada masa apa semua kan kerja. Okay. So saya terfikir satu idea lah, saya buat satu spin-off watak Jebat. Jebat ni adalah sidekick pada Ultra Khalif. Okay. So untuk komik spin-off ni saya fokus watak Jebat dan background dia, siapa mak bapak dia apa semua, sebenarnya ada rahsia yang besar di sebalik background dia tu lah. So buku ni one shot je, satu buku tu tak ada sambung.
satu cerita lah, one shot. Okay. Daripada segi, kalau mungkin saudara Fairi boleh kongsilah dengan peminat-peminat komik Malaysia ni, daripada segi inspirasi dan juga proses penciptaan watak tu, macam mana ilham tu, apa yang pertimbangan consideration yang saudara Fairi gunakan untuk hasilkan watak ni, dan juga mungkin watak-watak musuh-musuh yang dia temui. Okay. Macam untuk watak Atra Khalif ni, untuk komik Atra Khalif tu secara keseluruhannya saya gabungkan, bukan gabungkan, saya ambil inspirasi dari beberapa komik lah. Antara yang kuat mungkin orang boleh nampak adalah Dragon Ball, dan ada saya ambil juga acuan Spider-Man, tapi tak banyak, tu Spider-Man. Dan komik Hong Kong pun ada. Dari sudut fightingnya saya tak ambil banyak, ambil sikit. Dan masa saya baru-baru nak mula buat dulu, saya nak hantar proposal, zaman tu sangat terkenal kartun Ben 10 tau. Okay. So saya terfikir, masa tu budak-budak memang sangat kira kata obses lah dengan Ben 10 ni. So saya terfikir, kenapa saya tak cuba buat satu watak daripada Malaysia lah, maksudnya komik Malaysia yang mungkin insyaAllah budak-budak boleh suka kan. Bila saya terfikir satu benda lah, bila budak-budak terlalu minat satu watak tu, apa yang watak tu buat mungkin budak-budak suka nak ikut. Jadi sebab itulah saya cuba masukkan elemen-elemen yang saya kata tadi lah, mungkin ada suntikan sifat-sifat yang baik, teladan dalam watak Atra Khalif. Dan watak atuk abah dia, atuk dia tu, itu inspirasi pada arwah atuk saya panggil dia atuk abah. Tapi dia tak adalah sama macam dalam komik tu dia terlalu power apa semua kan. Saya mengambil sifat dia tu, perangai, dia punya coolness dia punya ketenangan dia. Dan watak watak Jebat, kawan dia, sidekick tu. Jebat ni saya memilih nama Jebat tu sebab watak tu asalnya dia seorang yang tegas, dia seorang yang tak takut apa semua, boleh dikatakan panas baran juga, tapi dia sangat setia kawan. Tapi slowly bila dia dah berkawan dengan Atra Khalif dari buku 1 sampai 10 ni, dia slowly dia adapt dengan Atra Khalif punya perangai. So dia jadi tone down, dia dah jadi lebih kurang baran, tentulah. Okey. Sekarang ni dah ada lebih kurang, dah ada 10 season 1 tu ada 10 komik lah Atra Khalif tu. Jadi personally lah, pengalaman kreatif saudara Fairi sendiri sejauh mana, ni soalan dia heavy sangat. Mungkin bunyi dia macam heavy, tapi kita nak interesting juga nak dengar kan. Macam mana watak watak Atra Khalif ni sendiri dengan dunia dia, dengan universe itu mungkin mempengaruhi diri saudara Fairi sendiri. Okey. Tak pernah orang tanya soalan ni. Spider-Man ni boleh tahan. Bila saya assume lah, bila kita lukis komik ni, kita imaginasi kita kena kuat. And then bila dah ada 10 komik tu, maknanya memang yalah sedikit sebanyak memang saudara Fairi dah masuk ke dalam dunia Atra Khalif tu juga, sebab nak create the world kan. Jadi macam mana, apa pengalaman, bagaimana juga watak ni sedikit mempengaruhi karakter, bukan mempengaruhi karakter lah, mempengaruhi you punya cara hidup ke cara pemikiran? Mempengaruhi kalau mempengaruhi itu macam saya kata tadi lah, saya cuba masukkan elemen-elemen macam bukan nak kata mengajar tau, tapi indirectly macam dakwah ke benda-benda yang baik kan. Kadang-kadang benda tu pun dia memberi sentapan kepada diri sendiri juga. Kita pun terasa, kita buat kita pun terasa kan. Dari sudut lain, saya rasa tak ada apa, cuma mungkin kematangan daripada segi kepuasan macam mana? Kepuasan dengan karakter tu sendiri. Kepuasan dengan karakter. Saya rasa belum maksimum lah. Sebab saya untuk season 2 mungkin saya nak buat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih. Untuk season 1 saya buat dia draft dia tu, graf dia
daripada villain dia tu dari orang biasa ke orang yang mengamalkan ilmu hitam, kepada profesor yang ada teknologi, dan sekali kepada alien yang powernya sangat kuat. So dia ada naik di situ kan. Okay. Untuk season 2 saya nak buat sesuatu yang mungkin lagi grand daripada tu lah. Tapi itu yang antara sebab yang menjadi benda ni pun idea tu tak, ilham tu tak ada lagi. Ilham tak sampai Ilham tak sampai. Sebab last kali season 1 pun dia dah lawan alien kan. Saya macam okay. Okay. Itu satu kembangan yang menarik lah daripada segi watak tu, dia grow daripada lawan manusia kepada lawan orang jahat apa semua, akhirnya dibawa kepada universe lah. So itu acuan yang saya ambil daripada Dragon Ball sebenarnya. Maksudnya inspired dari situ. Watak mula-mula kan dia lawan orang biasa-biasa. Encik Spidey pernah baca Dragon Ball tak? Saya mengikut seimbas lalu. Kartun ni pun saya tengok seimbas lalu lah. Okay lah, mungkin tak apalah, boleh faham kok saya cerita. So dia macam tu lah, dia lawan orang yang manusia dulu, lama-lama sampai dia satu tahap dia lawan alien betul-betul super power kan, yang betul-betul power gila, macam tu lah. So samalah dalam cerita sekali, first kali dia lawan adalah gangster jalanan yang nak ugut orang minta duit. Sampailah akhirnya alien. Okay. Pengalaman saudara Bofairi, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman saudara Bofairi berinteraksi dengan peminat komik tu sendiri. Macam mana dia orang punya sambutan, macam mana dia orang punya penerimaan terhadap watak Ultra Khalif tu. Okay. Itulah sebenarnya masa saya buat tu pun saya mengharapkan komik ni diterima lah. InsyaAllah diterima. Tapi saya tak menjangkakan lah sambutannya tu. Pada saya alhamdulillah agak memberangsangkan lah. Kalau kita baca respon, kita kadang-kadang saya tengok dekat YouTube pun ada pembaca muda ni yang buat video pasal Ultra Khalif apa semua. Dekat IG pun ada yang saya tengok mak buat kek Ultra Khalif untuk anak dia. Ada satu benda yang paling saya ingat ni, budak perempuan ni dengan bapa dia buat satu video review komik Ultra Khalif. Budak perempuan, pertama budak perempuan, saya memang tak menjangkakan budak perempuan akan suka genre, bukan mungkin tak ramai lah, mungkin ada lah, tapi selalunya budak lelaki lah kan yang baca superhero action. Budak perempuan tu saya ingat dalam darjah 2 ke 3. Apa yang buat saya ingat adik tu, dia ingat semua benda. Dalam bapak dia tanya dia nama watak yang kadang-kadang watak kecil pun dia ingat. So dia ingat detail benda-benda tu. So saya macam tak sangka jugalah dia memberi impact yang kepada adik-adik ni sampai macam tu sekali lah. Alhamdulillah lah. Sampai saya ada diberi oleh Tuan Wanzu, itu bos Komik M, statistik jualan daripada buku 1 sampai 10 sampai cecar ratusan ribu unit. So saya memang tak sangka sampai tahap itu. Alhamdulillah. Okay. Tadi saudara Bofairi ada sebut antara inspirasinya Dragon Ball dan juga watak Spiderman kan. Mungkin saudara Bob boleh kongsi lagi sikit macam mana boleh mula-mula minat dengan komik, macam mana boleh terjebak sebagai pelukis komik, dan kalau saya tak silap memang saudara Bofairi sekarang ni memang full time pelukis komik lah, pereka pencipta komik kan. Mungkin boleh kongsi sikit dengan mereka yang nak kenal lebih dalam saudara Bofairi. Okay. Pertama datang minat tu bila kita tahu kita boleh menyunting lah. Kita pas umur 5-6 tahun saya dah realize yang saya bolehlah melakar orang, benda-benda simple tu. So dekat situ dah datang minat tu. Kemudian zaman-zaman kecil tu tahun 80-an, 86 macam tu, kita biasa pagi-pagi tengok kartun anime yang dialih bahasa. So dari situ kita datang lagi minat. Dan bila saya dah sekolah darjah 4 ke macam tu,
Okay, sebelum tu macam biasalah, macam orang lain baca gila-gila, baca geli hati, humor kan, majalah humor. Cuma masa tu sekadar jadi minat je untuk baca. Tapi bila saya kenal satu majalah fantasi, Tuan Spidey tahu? Majalah fantasi, dekat situ saya kenal seorang pelukis yang bernama Baba Chuah. So Baba Chuah ni dia punya cerita pada saya untuk masa tu sangat boleh saya katakan lain dari yang lain lah. So saya tertarik, komik boleh buat cerita macam ni. Jadi dekat situ antara benda yang awal yang trigger saya untuk minat jadi pelukis komik. Dan bukan komik Baba Chuah je lah, dan komik banyak komik dalam fantasi tu. Ada antaranya Ahliau, daripada Ahliau, Wayman, nama-nama yang top masa tu. Dan kebanyakan cerita dalam fantasi tu pun storyline dia sangat bagus. So dekat situ saya macam mula minat nak jadi pelukis komik. Okey, daripada segi ilmu nak menjadi seorang pelukis komik tu sendiri kan, apa proses yang saudara Bofairi sendiri alami ataupun tempuh daripada segi nak dapatkan kemahiran, skill sebagai seorang pelukis komik tu? Adakah formal ataupun self-learn ke, self-taught ke? Itulah, saya self-taught, belajar sendiri. Tapi dalam perjalanan saya belajar sendiri tu saya ada jumpa beberapa orang lah yang pelukis-pelukis atau komik artis profesional. Contohnya antara yang saya ingat bagi saya tips adalah Apoh daripada Gempak, Ai, kartunis Ai, siapa lagi sekejap anak. Dan adalah beberapa orang lagi editor daripada Komik M sendiri yang banyak bagi. Kadang-kadang kita hantar komik, komik itu bukan terus approve. Editor akan check, dia akan suruh buat correction, mana-mana yang tak betul. Dekat situ saya banyak belajar. Dia suruh betulkan ni, betulkan tu. Saya banyak belajar. So saya mula nak ikutkan saya belajar ni lambat tau. Proses saya belajar ni lambat. Pasal saya betul-betul start serius macam saya kata tadi 2009. Umur saya pun dah berapa, 30 ke. So dekat situ saya dah banyak buang masa. Sebelum tu saya tak fokus kepada bidang ni. Jadi proses tu lambat. Lihat. Jangan pening, relax. Tiba blank. Proses lambat lah untuk belajar pasal komik tu, tapi selepas tu catch up. Itulah dari 2010 sampai sekarang tu saya slow belajar lah sampai sekarang lah. Benda ni memang kita akan sentiasa belajar sebab kita tak boleh ada rasa puas hati dalam setiap karya kita. Kalau kita ada rasa puas hati, so kita akan stop improving dari situ. Adakah penerbit dan tuan sendiri ada perancangan untuk meluaskan lagi universe Watak Ultra Khalif ni? Okay, untuk meluaskan universe ni, untuk saya sendiri setakat ni perancangannya untuk season 2 je lah. Macam penerbit saya rasa dia orang ada perancangan lain. Maksudnya macam Watak Ultra Khalif ni sendiri sudah banyak ada crossover tau dalam Komik M. So universe tu dah dibesarkan oleh penerbit lah. Dah ada Ultra Khalif versus Adiwira, Ultra Khalif versus Silat Boy versus Babak Boy, dan ada beberapa lagi crossover. Dan saya pernah buat dua buku dengan Tuan Osman Affan. Ini adalah JV, kira macam buku motivasi. Bukanlah motivasi, dia macam mengajar kita teknik memori, mengingat. So guna Watak Ultra Khalif dan kita adaptkan dengan teknik-teknik Tuan Osman Affan tu lah dalam buku tu. Tapi santai je lah, still konsep dan genre superhero tu ada lah. Tak adalah terlalu macam belajar, tak ada apa. Okay.
Saudara Bob ada sebut pasal superhero, perkataan superhero, dan Otar Khalif tu sendiri adalah satu superhero dalam masyarakat kita lah. Kita cuba angkat melalui medium komik. Apa pandangan saudara Bofairi sendiri terhadap realiti minat orang itu terhadap superhero di dalam masyarakat kita? Adakah mungkin sebelum ada Marvel Cinematic Universe ni, adakah kita sendiri ada cenderung untuk minat superhero yang dihasilkan oleh karyawan-karyawan tempatan, ataupun minat ini timbul selepas ada cerita Marvel apa semua, kita sendiri rasa kita nakkan ada superhero Malaysia atau sebagainya? Soalan yang baik ni. Sebelum Marvel Cinematic super DC movie lah kan. Saya rasa minat tu sentiasa ada lah, terutama untuk lelaki. Macam budak-budak lelaki, selalunya budak-budak sekolah rendah lah atau menengah awal, diorang rasanya macam fitrah budak-budak lelaki memang suka action dan superhero. So benda-benda yang dia nampak ada berunsurkan superhero, ada kostum, ada superpower, so selalunya diorang akan suka. Macam tu juga saya masa kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu saya tak ada pun didedahkan sangat dengan superhero Marvel atau DC ni. Sebab dulu kemasukan komik ke Malaysia, komik-komik Marvel, DC tak banyak kan. Kalau ada pun mahal. Kita tak mampu nak beli. So dulu kecil-kecil pun beli komik Hong Kong macam tu, komik manga. So saya rasa minat tu memang ada. Cuma tak banyak usaha ke arah tu lah. Maksudnya tak ramai artis yang cuba tackle genre tu buat untuk, tak tahu, mungkin untuk pasaran sekolah rendah, sekolah menengah atau pasaran yang lebih dewasa. Tapi sekarang saya tengok alhamdulillah dah perkembangan, dah alhamdulillah makin okey lah sekarang. Dan kalau kita tengok Otar Khalif tu sendiri, saudara sebut kita dah ada season 1 kan, 10 edisi, kemudian kita ada crossover, and then ada ada lagi next season tu dijangka akan hadir kan. So maknanya watak Otar Khalif ni juga akan jadi satu watak superhero yang akan berkembang lah. Contoh macam Spiderman kan, dah beberapa generasi dia ada Ultimate Spiderman lah, dia reintroduce balik watak tu beberapa kali pun, so dia akan terus berkembang lah. So kita harap Otar Khalif pun akan dapat sampai ke tahap itu. Cuma mungkin ini bukanlah soalan, saya tak berniat nak provoke lah. Bukan nak cuma takut lah dengar. tak. Sebagai pembaca yang mungkin orang yang lebih yang lebih dewasa, matang kan. Jadi apa pandangan saudara, apakah yang mungkin saudara Bofairi ada rancang lah untuk kukuhkan lagi watak watak Otar Khalif ni, so that nanti mungkin dia akan jadi cerita dia pun jelas. Contoh macam Spiderman tu, kalau kita tengok, kalau yang saya tengok timeline lah, contoh macam timeline, kalau kita tengok dari era-era Civil War yang tahun 2006-2007 kan, dia daripada student tu dia dah jadi cikgu tak silap. So dia ada perkembangan yang sangat, dia dah tak jadi student lah. Dia dah, perubahan hidup dia dah lain apa semua. So jadi mungkinkah satu hari nanti Otar Khalif ni juga akan berubah menjadi seorang yang lebih dewasa. So ini bukan trick question, ini just nak santai-santai lah, throwing ideas. Okay. Saya mungkin akan expand lah benda ni kan, insyaAllah. Tapi untuk membuatkan watak Otar Khalif tu dewasa tu, kemungkinan tu ada. Tapi yang jadikan watak utama dia tu mungkin tetap akan seorang budak remaja. Mungkin Otar Khalif masa tu dah besar, dia dah sebagai mentor ke apa. Sebab saya tengok market Malaysia, kalau kita target untuk mass kan, untuk jualan yang besar, sebab kita tak nak kita kena akui yang membelinya tu selalunya budak sekolah rendah atau menengah awal, umur 13 sampai 16. So memang itu, kalau kita nak target untuk niche market,
Untuk pembaca yang betul-betul minat komik yang 20-an, umur 30-an atau bayi-bayi kita ni, itu mungkin kita boleh go for yang lebih serius punya konsep Ultra Khalif yang, tapi saya tak terfikir sampai situ lah. Kalau untuk buat komik macam tu, saya mungkin akan buat watak lain, insyaAllah. Sudah ada tak idea-idea yang menjurus ke arah itu? Idea tu ada banyak, tapi pelaksanaan dia tu je yang macam tak nampak lagi, sama-sama lagi. Okay. Saya sangat teringin nak buat satu watak superhero yang serius, yang dia punya, saya suka Batman. Tapi saya tak ada dah nak buat macam Batman. Tapi saya nak mengambilkan dia punya vibe atau dia punya tone dark, dan saya nak masukkan sekali dengan silat. Sebab saya memang suka masukkan silat. Macam Ultra Khalif pun ada silat. Saya suka nak komersialkan silat dari sudut yang macam tu lah. Silat tak semestinya nak buat cerita pendekar kan. Macam kita mungkin selitkan elemen tu dari sudut yang budak-budak mungkin tengok cool benda ni kan, superhero. Dan ya, kostum dia pun mungkin ada slightly bukanlah pendekar, tapi persilatan punya baju ke, macam tu lah. Okay, kembali kepada komik pula, kita cerita pasal komik tu sendiri. Saudara Bob Fairy sebagai seorang pelukis komik, pencipta watak dalam komik, bagaimana, apa komen saudara Bob Fairy tentang peranan komik ni dalam masyarakat kita? Adakah komik itu hanya untuk bacaan santai untuk kanak-kanak, ataupun dia boleh pergi dengan lebih jauh lagi lah sebagai satu medium bahan bacaan yang mungkin dibaca oleh orang-orang yang nak kan sesuatu yang serius, sesuatu yang lebih berat, yang heavy? Okay. Oh, heavy juga soalan ni. Tak tahulah, saya apa yang saya terfikir, dia pertama dia bukanlah satu bukan dia hanya boleh jadi bacaan santai, dia boleh lebih daripada itu, bergantung kepada kita. Macam tadi tuan kata untuk peringkat yang lebih dewasa, saya tak berapa sure, tapi untuk peringkat kanak-kanak, komik yang betul dia punya hala tuju, punya konten dapat memberi diorang ni, pembaca muda ni manfaat lah. Ada yang belajar membaca melalui komik. Ada yang macam Tuan Nazri Salam, dia banyak buat komik pasal belajar semua kan. Ada komik-komik dia yang memberi inspirasi pada pelajar untuk dapat periksa lulus. Dia banyak testimoni yang dia dah dapat daripada pelajar sendiri yang mengakui benda tu bagi dia orang inspirasi apa semua. So kalau untuk orang dewasa, memberi kesan pada dia orang. Memberi kesan boleh. Tengok komik apa, tapi selalunya orang dewasa ni dia cenderung baca komik-komik yang genrenya serius atau ganas atau seram. Saya tak sure lah pasal tu. Dia konten itu dia lebih mungkin orang dewasa ni dia suka cerita yang lebih fantasi. Yes. Benda-benda yang dia tak boleh dapat dekat komik-komik yang lebih mainstream untuk kanak-kanak kan. Dia suka cari yang macam tu lah. Okay. Ini saya suka tanya kepada orang yang pelukis komik lah. Saya suka tanya antara komik fizikal ni dengan komik online, dengan komik e-book, dalam bentuk e-book kan. Jadi apa komen saudara Bob Fairy terhadap medium-medium yang berbeza? Kalau personally untuk saya, orang old school ni memang kita suka yang betul lah. Kita suka untuk memegang, dan saya kalau ada komik online ke apa, saya tak berapa interested untuk baca. Tapi saya tak tahu, itu generasi saya kan. Generasi sekarang mungkin benda tu sesuatu yang bagus kan. Benda yang lebih relevan untuk zaman sekarang.
So saya rasa tak salah pun, bagus je benda tu. Lagi satu, bagus juga kalau dia dapat sambutan benda ni, saya rasa. Sebab dia lebih menjimatkan kos penerbitan kan. E-book semua ni. Cuma itulah rasanya budaya tu belum meluas lagi kat Malaysia. Sebab dulu saya pernah ada join satu company ni, dia buat majalah online tau, free. Majalah tu macam majalah gempak lah, dia cakap ramai artis kat dalam, dibagi free. Benda yang dibagi free tu pun sambutannya tak ada, sampai majalah tu tak boleh teruskan pasal tak ada sambutan. So harap budaya kami makin increasing insyaAllah. Sekejap, line tak apa clear. Dia terputus-putus lah. Sekejap okey tak? Kat sana? Dengar tak tadi? Dia terputus saya okey. sikit. Okey okey, sekejap. Kami ada tengok saudara Bofairi punya perspektif buat ulasan filem semua kan. Ada komen-komen sikit apa semua. Okey, mungkin kita cerita tentang filem sikitlah. Saudara Bofairi punya, adakah filem tu sebagai satu yang saudara Bofairi suka layan, yalah, maksudnya sebagai lukis komik, medium filem tu juga adakah mempengaruhi juga, mencari ilham juga melalui filem-filem ni? Sangat-sangat lah sebenarnya. Serupa saya nak mention tadi kan. Filem antara pengaruh besar juga untuk cari idea filem persekitaran kita. Tapi banyak daripada filem juga sebenarnya. Saya memang suka penceritaan, saya suka filem, saya suka komik. Saya juga suka buat short filem, kadang-kadang saya ada buat short filem semua. So saya suka bercerita. Macam dulu mungkin muda-muda dulu suka filem yang action, cerita kalau budak-budak lu suka cerita Jackie Chan, cerita martial art kan, fighting. So makin dewasa ni kita dah kurang ke arah tu, kita cari cerita yang lebih penceritaan, lebih fokus pada story, macam itulah. Mungkin saudara Bofairi boleh kongsi sikit kepada budding artis lah yang berminat untuk menjadi seorang pelukis komik, mencipta watak, mengcreate idea untuk mencipta idea untuk idea-idea yang kuat untuk komik kan. Apa nasihat saudara Bofairi yang dah, kalau 10 komik tu saya ingat hebat lah juga kat Malaysia, watak yang sama kan, maknanya satu, tak semua orang boleh buat benda tu. Dia punya itu sudah daripada satu segi menunjukkan sambutan juga lah, sambutan yang ada, jadi cerita tu boleh dikembangkan lagi kan. Jadi apa yang saudara boleh share dengan pelukis-pelukis muda? Apa tadi istilah dia memula tadi tuan kata, artis apa? Budding. Pelukis yang baru nak naik lah. First time dengar. Benda baru ni belajar. Okay. Mungkin bukan istilah. Mungkin dunia komik, saya create sendiri kan. Bagus lah, tak apa. Tunas, artis tunas lah kita panggil kan. Okay. Right. Benda ni saya banyak ada buat dalam video saya juga kan. Video saya bagi just sharing pasal komik kan, dalam perspektif. Saya selalu tekankan pada yang berminat, pertama kena tanamkan dalam fikiran diorang yang pelukis komik ni bukan kerja main-main, bukan kerja senang. Dia memerlukan effort, kena training, memang tekan tubinya, training kena hari-hari training, bukan setakat sehari melukis kejap, 2-3 hari tak melukis. Dan apa yang saya nampak, ramai orang berminat menjadi pelukis komik, tapi diorang ada satu sikap bertangguh. Itu saya selalu tekankan. Kalau kita minat nak jadi pelukis komik, apa yang perlu kita buat adalah buat. Terus buat. Jangan fikir nak belajar, nak praktis bagi perfect lukisan dulu dan baru nak buat komik. So situ dah banyak buang masa. So maknanya walaupun kita masih lukis tu masih asas apa semua,
terus terjun kepada membuat komik secara keseluruhan dengan panel, dengan dialog, dengan background. Walaupun tak cantik mana, buat terus. Dekat situ kita akan belajar dengan cepat. Sebab ramai yang saya tengok suka duk lukis karakter je. Karakter. So dia tak tahu cabaran lain ada bila dia buat komik. Macam mana nak susun plot, macam mana nak susun angle, shot apa semua, dialog. So saya kata, pertama, serius. Kalau betul-betul nak buat dengan serius. Memang hari-hari berlatih. Bukan kerja senang. Lukis komik bukan untuk orang malas. Memang hari-hari kena lukis. Tu je. Nak buat. Tu. Okay. Kita boleh teruskan lagi ada masa sikit kan? Boleh. Okay. Saya 2-3 hari ni bila kami prepare untuk Comic Zoom, kita nak tengok konten-konten yang Lukis Malaysia buat lah. And then penerbitan komik kan. So saya daripada satu segi saya terfikir juga penerbitan komik ni adalah satu perkara yang menyumbang untuk ekonomi lah. Kalau dulu mungkin orang kata komik ni macam bacaan yang ringan, orang nak santai-santai kan. Tapi di belakangnya itu adalah komik itu juga sebenarnya adalah satu yang menyumbang kepada ekonomi. Dan menjana pendapatan untuk pelukis-pelukis komik. Jadi saudara Bofairi sendiri yang pengalaman yang telah menceburkan diri dalam bidang penerbitan komik, melukis dan menghasilkan komik ini secara sepenuh masa. Jadi mungkin saudara Bofairi boleh kongsi sikit dia punya pengalaman bagaimana menjadikan kejayaan sebagai seorang pelukis komik ni sesuatu yang boleh survive lah. Macam Tuan kata tadi, komik ni dipandang benda yang santai apa semua kan. Even dulu dan sekarang pun masih ada yang memandang dia negatif kan. Komik ni satu yang negatif kan. Tapi kalau dulu kita cakap dekat parent kita nak jadi pelukis komik, mesti dia orang macam boleh ke kan? Boleh ke hidup pelukis komik kan? Tapi Alhamdulillah saya selama ni alhamdulillah boleh rezeki tu dipanjangkan. Cuma struggle-nya tu ada, dia tak senang. Macam mula-mula saya menceburi bidang freelance. Dulu kalau ada orang dia melukis komik tapi dia kena ada day job. Dia nak ada safety net tu kan, dia nak ada takut nanti tiba-tiba tak ada job, nak makan apa, macam tu kan. Struggle awal-awal tu adalah mula-mula apa saja kerja yang berkenaan dengan skop kerja saya, melukis atau buat colouring, saya akan ambil. Contohnya buku illustration untuk buku cerita, buku teks sekolah, buat storyboard ke apa-apa yang saya rasa saya boleh buat, saya akan buat. So apa saja job macam tu saya akan ambil. Slowly kita akan develop networking kan. Kita akan jumpa orang ni. Tapi satu yang saya kena kata, setiap kerja kita tu kita kena buat betul-betul bagus dan disiplin kita kena tinggi supaya nanti orang akan bercerita kita dan orang akan cari kita. Dari situ nanti kita akan jumpa platform-platform komik yang ada kat Malaysia, kita lebih tahu dan kita boleh approach, kita boleh cuba. Dan alhamdulillah sekarang boleh saya katakan saya ada juga buat job-job lain, tapi majority job saya memang saya buat komik lah. Sepenuh masa saya buat komik. So kalau nak buat tu boleh, tapi kena struggle awal-awal tu lah. Macam saya kata, apa saja yang kita boleh buat. Sekarang ni nak katakan macam saya dulu pun berbeza lah. Sekarang ni dunia lebih kecil dengan internet semua kan. Kita ada satu, saya pun ada join Fiverr. Fiverr ni dia macam satu website untuk artis satu dunia boleh letak work dia dekat situ. Bukan pelukis komik je, macam-macam lah, buat video, editing, apa-apa saja berkenaan art, graphic design ke apa. Dekat sana orang akan boleh hire kita untuk buat kerja. So saya rasa cabang untuk kerja-kerja macam ni sekarang ni lebih banyak platform dia. Maksudnya peluang untuk dapat job bukan saja dekat Malaysia lah, antarabangsa pun. Bayangkan lah kalau kita buat satu job yang saya baru tadi siap, baru hantar 2 illustration,
full color katalah 100 USD. Kalau dah convert dah berapa kan. Boleh lah kita nak buat side benda tu, kita buat sekejap je macam untuk mengisi ruang antara kerja ni dengan kerja ni, kita buat something yang lain. So alhamdulillah. Okey, daripada segi bakat, isu bakat bagi seorang pelukis komik ni, kadang-kadang tu mungkin akan ada dia rasa lukisan dia tu tak cantik. Dia minat nak melukis komik dia, dan dia mungkin banyak idea dalam kepala dia kan, cuma dia tak ada, dia rasa lukisan dia tak cantik lah. Mungkin bila dia compare stroke dia dengan orang lain, dia akan rasa macam rendah diri apa semua kan. Jadi apa nasihat saudara Bofairi terhadap, mungkin ramai yang di dalam masyarakat kita ni macam tu. Dia ada idea nak hasilkan komik ni semua kan, cuma mungkin bila dia berlukis tu dia rasa lukisan dia tak berapa cantik apa semua kan. So daripada segi bakat lah, mungkin saudara Bofairi boleh kongsi sikit. Betul. Saya untuk topik ni saya ada satu juga video khas dekat Perspective punya channel. Okey, pada saya untuk buat komik ni, penceritaan adalah nombor satu, lukisan nombor dua. Bukan nak kata lukisan tak penting, tapi kalau kita boleh menghasilkan satu komik yang orang rasa interested nak baca, itu saya rasa pun dah cukup okey. Tak perlu lukisan yang terlalu cantik ke apa. Tak bermakna kat sini saya kata jangan buat lukisan yang cantik lah kan. Kalau boleh buat itu sangat bagus. Contoh yang terkenal adalah satu komik One Punch Man. Tuan tahu? One Punch Man tu komik asal dia bukan yang sekarang dah cantik ni tau. Yang asal dia tu memang tak cantik. Tapi sebab idea dia mahal, cerita dia, so siapa tahu boleh jadi macam sampai sekarang. Antara lain okey, lagi satu, kalau lukisan kita ada kekurangan, kita mungkin boleh pilih genre yang sesuai dengan lukisan kita. Kalau kita tak berapa pandai nak buat figure atau komik yang serius, kita mungkin boleh buat benda yang lebih humor ke, macam komik Shin-chan kan. Komik Shin-chan lukisan dia kalau dekat manga dia memang macam tu lah. Tapi cerita dia tu pasal saya kata dari tadi saya cakap, kalau kita nak melukis komik, terus kita buat, terus kita pergi kepada medium komik tu, cuba adapt idea kita ke komik. So dari situ kita akan belajar. So kalau macam saya kata, kalau nak perfectkan lukisan kita sampai sudah, kalau tak perfect, tak buatlah komik, rugilah. Yang penting ada idea, cuba dulu. Lukisan tu kita boleh touch up from time to time. Ya. Masa kita tengah belajar buat komik tu, mesti kita akan improve. Mesti kita akan belajar sikit. Okey, macam mana? Tuan, sorry. Sila. Lagi satu option, kita JV dengan orang. Kita cari pelukis. Kalau kita macam tuan kata dia ada cerita yang bagus kan, cari kawan atau bukan sesiapa, kalau bukan kawan pun cari artis kat Facebook. Sekarang macam-macam grup, ada grup melukis, cari orang untuk bekerjasama. Kalau betul-betul nak buat. Dia venture macam tu jadi cadangan yang bagus lah. Okey. Mungkin satu dua soalan lagi lah sebelum kita wrap up. Saudara Bofairi punya pandangan saudara Bofairi dalam perkembangan scene penerbitan komik lah. Mungkin dalam tu nanti saudara boleh, kalau kita Komik M memang satu nama yang besar lah, tapi selain daripada Komik M ni, bagaimana yang indie dan juga yang sahabat-sahabat kita yang di pelbagai medium ni dalam scene Malaysia ni, apa pandangan saudara terhadap komik, perkembangan ataupun industri komik di Malaysia? Itulah saya tengok perkembangan komik dekat Malaysia tahun 2 tahun ni kebelakangan ni, saya nampak satu gerakan atau usaha daripada pembikin komik indie ni. So nampak banyak usaha buat komik secara independen, terbit sendiri. Saya sangat respect lah dengan usaha diorang ni,
dan masih sampai sekarang momentum tu masih ada. So keep on, ada keluar beberapa jilid daripada pihak ni, humor ada, serius ada, komik pendekar ada, dan macam salah satu contoh Fantasia tu lah kan, Fantasia. So saya rasa market tu sentiasa ada, cuma dia niche lah, market yang tertentu dan tertumpu kepada peminat-peminat komik yang serius atau komik-komik genre macam tu. Tapi saya rasa tak mustahil kalau benda ni untuk dia jadi satu benda yang mass akan datang, benda yang ramai orang suka. Mana tahu daripada karya-karya indie ni ada yang diangkat jadi filem, diangkat jadi animation. Dari situ kita tak tahu kan. Saya rasa sangat suka lah dengan, dan saya sendiri kadang-kadang ada rasa nak pitkan komik secara independen, sebab bila tengok dia orang punya semangat, saya tengok wish boleh rupanya kan. Saya rasa macam perkembangan sangat sihat untuk komik. So satu perkembangan Malaysia, kita ada perkembangan yang sangat sihat lah daripada segi penerbitan komik-komik indie Betul. Ya, apa lagi saya nak tanya tadi. Kalau kita tengok dulu, saya rasa 3-4 tahun lepas saya rasa tak nampak sangat lah benda ni. Sekarang ni betul-betul boleh nampak vibe dia, boleh nampak movement dia. Agak-agaknya pengalaman saudara, agak-agaknya apa yang mencetuskan benda tu? Rasanya tahu tak apa yang menjadi daya pencetus tu? Saya rasa apa yang saya nampak dekat Facebook ni ada yang tertubuhnya beberapa grup dekat Facebook yang fokus kepada komik ni. Saya nampak dekat situ. Dia punya, itu yang saya nampak, yang saya tak tahu Allah Alam lah kan, yang saya tahu tu dia daripada situ, bila dah berkumpul artis ni semua, so macam-macam idea keluar dan macam-macam usaha dibuat, ada daripada pihak ni bergabung, kawan-kawan ni, kawan-kawan tu. Ada juga daripada artis-artis lama, macam bekas-bekas kartunis Ujang Apo, diorang pun ada buat menerbitkan sendiri. So saya rasa media sosial lah, media sosial. So bolehkah banyak idea tu dia bertemu, dia orang plan sama-sama dan bekerja secara satu grup lah Benda tu sebenarnya saya kagum juga. Dulu pun kita selalu nampak orang brainstorm idea, berjumpa, tapi tak ada usaha tau. Dia sampai setakat berbincang. Tapi sekarang ni diorang dah go to the next level, diorang buat betul-betul. Diorang go for printing semua. So very good. Okay, kembali balik pada Ultra Khalif Mungkin satu soalan last ni. Ultra Khalif, ada cita-cita tak? Ada perancangan tak Ultra Khalif ni nak di-convertkan jadi satu siri animasi? Okay, benda ni kalau personally untuk saya tak ada lah. Tak ada, sebab satu rights untuk Ultra Khalif dah diberi kepada penerbit, diorang dah beli rights dari saya. Saya tak pasti diorang ada perancangan ke arah tu atau tak. Tapi kalau ikutkan daripada saya punya sebagai pelukis asal, mesti kita ada rasa nak lah benda tu kan. Seronok juga kalau jadi animation kan. Tapi tak tahu kalau ada rezeki, mana tahu ada yang berminat nak jadi animation. Cuma satu pada 2000 berapa saya tak ingat, 2013 ke macam tu, ada satu production house pernah berminat nak buat live action series Ultra Khalif untuk drama macam tu lah. Tapi tak jadilah. Tak ada live action cerita betul lah, cerita sebenar lah. Cerita real orang people lah. Real live action. Okay. So, apa, mungkin insyaAllah kalau ada rezeki benda tu boleh jadilah. Kadang-kadang benda ni dia ambil masa. Jackie Chan pun ada buat filem 7-8 tahun kan, dia nak siapkan satu filem tu. Tapi pernah dalam satu event komik dekat mana satu event komik Anifest kot saya rasa. Diorang buat pementasan macam kecil lah, komik Ultra Khalif. Adalah diorang buat bukan besar punya production lah, just
orang yang sangat berminat untuk buat benda ni lah. Adalah seronok kat Dulu ada. dulu tuan pun ada buat kan short video kan pasal Ultra Khalif ni. Ada orang gaduh-gaduh dekat lorong ke apa, saya pernah tengok. Itu Ada, mungkin itu semangat saya. kerah lah. Itu ialah sebab kebetulan ada kawan saya yang buatkan topeng. Manalah topeng. Tapi ni anak saya. Dia minat cosplay lah. So dia Okay. buat sendiri topeng tu. Lepas tu dia bagi saya. Saya kata dah alang-alang ada topeng ni, buat je lah satu video kan. Itulah hasilnya. Saya salah seorang yang berlakon tu lah. Okay. Sebab antara cerita-cerita lain saya sebenarnya nak jadi konon ni nak jadi pengarah filem dulu kan. Tapi bila saya fikir balik, saya ni orang yang suka duduk rumah. Jadi saya kuburkanlah cerita-cerita tu. Apa, mana tahu satu hari nanti peluang tu ada kan. Buat ini short film, kita tak tahu. Kita ada rezeki. InsyaAllah. Amin. Okay, so saya ingat itu antara benda yang kita dah kupas dalam siri eksklusif bersama Abu Fairi ni. Jadi kami di pihak Comic Zoom mengucapkan terima kasih kepada saudara Abu Fairi di atas banyak perkongsian idea perkembangan terkini terhadap tentang Ultra Khalif dan juga pandangan, analisis, perkongsian pendapat yang boleh digunakan untuk kita lebih maju pada masa depan lah di dalam industri komik ni. Jadi saya bagi pihak Comic Zoom mengucapkan terima kasih kepada saudara Abu Fairi atas sudi meluangkan masa untuk bersembang dengan kami ni dan menjadi salah satu video yang kami rasa akan jadi rujukan penting lah kalau untuk generasi muda pada masa depan. Jadi kalau gitu ya. Okey, mungkin Abu Fairi ada apa-apa kita nak sebagai penutup bicara? Tak ada apalah kot. Cuma saya nak ucapkan terima kasih Comic Zoom menjemput saya untuk interview ni. Saya orang pertama ke? Ya. Okey, tu rekod yang boleh dicabar oleh sesiapa lah. Saya yang pertama di interview kan. Okey. Saya ucapkan semoga Comic Zoom sukses. Terima kasih atas usaha ni sebab cuba untuk appreciate komik lokal kita kan. Dan kalau tuan nak guna apa-apa video yang berkenaan komik dekat video saya, buat perspektif silakan. Saya izinkan. InsyaAllah. Terima kasih banyak saudara Abu Fairi. Thank you. Terima kasih kerana meluangkan masa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.